Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi akhmi bil khair, walhamdulillahirabbil alamin. Yang dirahmati Allah, tetamu kita difadil Ustaz Nazmi Karim yang diberikan sahabat-sahabat sedang mendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf kami terlewat sampai flight delay tadi. Jadi alhamdulillah sempat sampai ke Sentarian 21. Jadi kita bertuah pada hari ini. Saya booking Ustaz Nazmi ini 2 bulan selama ini sebenarnya, mencuba untuk dapatkan beliau. Tapi terlepas dapat beliau pergi ke dunia yang lain, ke belahan dunia yang lain. Ustaz mana? Ke Europe saya. Kemudian baru-baru ni beliau sempat betul-betul confirm nak datang tengah malam semalam. Sebab email saya kali pertama pada tuan-tuan pukul 1 pagi lebih kurang. Jadi persiapan rasmi tak dapat kita buat. Kedua beliau sangat padat. Jadi alhamdulillah, dalam kesibukan beliau sempat hadir beberapa kita, dan saya sempat beritahu kita minta beliau menyampaikan berkenaan dengan persoalan Syiah. Beliau lama di Syria, hampir lebih kurang 7-8 tahun, dan beliau masak dengan isu yang sedang melanda dunia dan negara kita sekarang. Jadi kita ada kesempatan ini untuk sama-sama memanfaatkan ilmu dan apa yang beliau sampaikan. Al-Fadhil Ustaz kurang sihat sebenarnya. Beliau baru selesai bertarung dengan Yang Aedes. Berada di hospital dulu selama 5 hari. Sekarang masih pening, sebab tu beliau agak manja. Saya terpaksa pergi ambil dan hantar insyaAllah. Dia dengar kalau saya malas, saya suruh dia naik train lah. Luar biasa. InsyaAllah, tak perlu meninggalkan masa, saya jumpa Al-Fadhil Ustaz Nazmi Karim untuk dapatkan ceramah sekian. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan mutaqabbalan warzuqna rizqan halalan katsiran wasi'an ya arhamar rahimin. Allahumma inna qad istawda'na bima 'allamtanahu farduhu ilayna 'inda hajatina ilayhi wa la tunsina ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wa akrimna bi nuril ilmi wa ahsin akhlaqana bi nuril hilmi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana ketaufikan hidayah ini dapat sama-sama kita berkumpul pada petang ini untuk kita mendengar sedikit sebanyak tentang isu yang berkaitan dengan Syiah. Jadi insyaAllah saya akan cerita pasal Syiah ni lebih kurang dalam, tengoklah, sejam ataupun kurang, ya. Kemudian kita akan buka lah sesi soal jawab. Kalau ada apa-apa yang tuan-tuan nak share dengan anda, kalau benda yang boleh saya jawab, saya jawab. Kalau tak boleh, saya jawab wallahu a'lam. Muslimin muslimat yang berhormat sekalian, yang pertama sekali tentang Syiah ni. Saya terlibat dengan orang apa dekat Selangor ni, kira macam memerangi Syiah di Selangor ni lah. Baru lagi, baru dalam 3 tahun lebih kurang. Sebelum ni saya langsung tak ambil kuat pasal Syiah, sebab saya anggap Syiah ni tak ada guna. Saya anggap Syiah ni macam mazhab-mazhab yang lain. Dia macam mazhab Maliki, Hanafi, Hambali dan sebagainya. Tapi segala-galanya berubah bila berlakunya kebangkitan rakyat di Syria. Jadi kesedaran saya tentang bahaya Syiah ni sebenarnya memang berkait rapat dengan apa yang berlaku di Syria. Untuk makluman, saya belajar di Syria tahun 1962 sampai 1998. Jadi Syria ni boleh saya kata rapat sungguh. Bumi Syria ni dengan saya, khususnya Bandar Damsyik tu, amat rapat dengan kita. Boleh kita kata hari-hari kita pergi sekolah kita kat sana kan.
Jadi bila berlaku kebangkitan rakyat di Syria, saya rasa benda yang pelik satu benda. Bila saya tengok negara yang mula-mula campur tangan dalam isu Syria ialah Iran. Dia campur tangan dengan maksud negara Iran adalah negara yang pertama hantar bala tentera dia, askar dia, kekuatan dan sebagainya masuk ke Damsyik mempertahankan kerajaan yang zalim Bashar Assad ni. Jadi anda pelik, anda baca internet, anda tengok khabar dekat luar negara ni kan. Tapi masa tu anda tak anggap Syiah ni bahaya, anda kata ni mungkin propaganda media dan sebagainya. Maka tadi Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan 5 2012, saya dengan NGO Muslim Care yang Ustaz nama Ustaz Jafar. Betul Anda pun baru kenal. Anda kenal Ustaz masa pergi program dengan Muslim Care lah, ya, baru ni. Jadi bulan 5 2012, rasa-rasa dia lah Wallahualam NGO yang pertama hantar bantuan kemanusiaan ke Syria masa tu. Kami bekerjasama dengan satu NGO di Syria bernama Al-Hayatul Ulia Lil-Ighasah, Badan Kebajikan Penyelamat Rakyat Syria, yang dia punya ketuanya Ahmad As-Sabuni, anak kepada seorang ulama Syria yang terkenal, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Bila pergi sana hantar bantuan dan sebagainya, kami berpeluang menziarahi Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Kalau orang ngaji agama memang kenal lah Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Dia seorang ulama Syria berasal daripada bandar Aleppo, Halab, yang kita boleh katakan sekarang ni bandar Halab ni hancur habis lah, tak ada benda lah. Ya, sayang. Kalau kita kenalkan balik bandar tu, kita biasa pergi, kita sembahyang dekat dalam masjid. Dia ada masjid, ada panggil Masjid Al-Umawi. Masjid Umawi dekat Syria ada dua, satu yang dekat bandar Halab, satu dekat bandar Damsyik. Yang dah habis hancur kena bom tu dekat bandar Halab. Jadi bila kita kenalkan balik, sedih, memang rasa sedih sangat-sangat lah. Pasal tempat tu kita pernah pergi, pernah lawat. Macam tuan-tuan lah, ya, kalau tuan-tuan pernah ziarah, kita pergi Mekah Madinah kan, tiba-tiba tempat tu hancur kena bom, apa perasaan kita? Memang sedih gila kan. Yang tak sedih tu aku tak tahulah, mungkin donkey kot kan, ataupun tenuk cipat dia, tak sedih. Jadi Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dia keluar daripada Syria dah lama, daripada 50 tahun yang lampau lah dia keluar dari Syria dan ditarik kerakyatan dia, dan dia mendapat kerakyatan Turki, suaka politik Turki bagi. Kami ziarah Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dekat rumah dia dekat Turki. Kita bincang macam-macam perkara. Antara soalan yang last saya tanya dekat dia, ma ra'yukum 'ani Syiah. Soalan ni rakaman ni ada dekat YouTube. Tuan-tuan boleh buka YouTube, type apa Temu Ramah Muslim Care dengan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ada. Jadi saya tanya, ma ra'yukum 'ani Syiah, apa pendapat tuan tentang Syiah? Tengok apa jawapan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Dia kata Syiah, dia kata kunna nazunnu anna Syi'ata min ikhwanina. Dulu kami anggap Syiah ni merupakan saudara kami. Walakinnahum laisu kadzalik. Rupanya Syiah bukan begitu. Hum akhtaru wa anjas wa al'an min al-yahud. Syiah ni lebih bahaya, lebih dilaknat, lebih kotor daripada Yahudi. Bila dia kata macam tu, ada terperanjat tak? Dalam hati kata, Syekh ni lebih-lebih dah pula. Kata macam tu. Pasal kau tak kenal Syiah siapa kan? Jadi kita rasa macam Syekh ni lebih. Tahu aku yang paling jahat Yahudi lah. Yahudi ni semua tahu jahat, tapi Syekh kata lebih jahat daripada Yahudi. Jadi dalam hati tu terdetik, kenapa Syekh kata macam tu? Lalu Syekh pun jawab, ya, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Allah kata apa? وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَلَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Allah kata dalam Al-Quran, وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, bukan kau bunuh ramai-ramai tu, kau bunuh seorang saja. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. Sesiapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, apa yang kau dapat? Yang pertama, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ. Pertama sekali, orang yang akan dibebankan masuk neraka Jahannam. Yang kedua, خَالِدًا فِيهَا, kekal selama-lamanya.
Yang ketiga, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka ke atasnya. Yang keempat, wa la'anahu, Allah laknat dia. Yang kelima, wa adalahum azaban aziman, dan Allah menyediakan baginya azab yang amat dahsyat. Ini dalam Quran semua. Maka Syekh Sabuni kata apa? Syiah masuk ke dalam Syria, membunuh ratusan ribu umat Islam. Syekh kata, kalau kau tengok sejarah Palestin, Palestin tuan-tuan dijajah oleh Israel lebih kurang 70 tahun lebih kurang. Tapi kalau tuan-tuan buat baca kaji, berapa ramai umat Islam di Palestin yang dibunuh? Kajian menunjukkan tak sampai 50,000 orang. Sepanjang 70 tahun Yahudi jajah Palestin, umat Islam yang dibunuh tak sampai 50,000. Walaupun tetap dosa kan bunuh orang Islam ni, walaupun seorang. Tapi nak sebut Israel sepanjang 70 tahun tak sampai 50,000. Anda teringat angka ni, masa tu Syekh Sabuni datang kat Malaysia tau. Dia buat roadshow. Lepas tu kita ada ceramah dekat UKM. Jadi Ana ni jadi penterjemah untuk Syekh Sabuni. Jadi bila Syekh Sabuni cakap benda macam ni, Yahudi pun bunuh tak sampai 50,000 orang sepanjang 70 tahun. Tetapi di Syria, lebih kurang 3 tahun kebangkitan rakyat, hari ini dah masuk tahun yang keempat, umat Islam yang dibunuh lebih 300,000. Lebih 300,000 dalam tempoh 3 tahun. Jadi masa Syekh Sabuni datang tu, angka yang dibunuh lebih kurang 200,000 lebih. Bila Syekh yang cakap macam tu dalam Dewan tempat ceramah ni kan, ada seorang orang Palestin bangkit, orang perempuan, dia tak puas hati. Dia kata, kau cakap tak betul. Yang kau kata apa, Bashar Assad lebih zalim daripada Yahudi. Tak, Yahudi lebih zalim daripada Bashar Assad. Dia menafikan apa yang Syekh Sabuni kata tu lah. Bila perempuan tu bangkit pula seorang lelaki. Rupa-rupanya lelaki ni profesor, orang Palestin. Dia kata, Syekh Sabuni cakap betul, aku tahu. Bergaduh pula dalam tu. Dua-dua tu Palestin belaka. Tapi yang ni profesor dia kata, betul apa yang Syekh Sabuni kata. Israel Yahudi ni jajah selama 70 tahun, yang dibunuh lebih kurang tak sampai 50,000. Tapi di Syria pada hari ni lebih kurang 4 tahun masuk tahun ni, yang dibunuh tak tahu dah ada beratus-ratus ribu kena bunuh. Okey tuan-tuan, sejak pada hari itu saya mula fikir, siapa Syiah ni? Bulan 5 2012 tu lah, saya pun balik Malaysia dan cuba nak buat kajian tentang Syiah. Tapi malangnya saya tak pernah beli buku pasal Syiah, dan saya tak pernah ambil pot pun pasal Syiah, dan saya tak anggap Syiah tu bahaya. Tapi kita kena usahakan pasal benda ni benda akidah, ya ke tidak, ya ke tidak. Saya pun korek-korek buku-buku lama dekat rumah tu. Tadi Allah Ta'ala jumpa buku kecil ni. Buku ni tuan-tuan, masa saya di Al-Azhar, saya habis di Syria, saya buka Al-Azhar, ada budak hadiah kan. Kita ada buat program kat sana bagi cendera hati kan, dia bagi hadiah buku ni. Saya ingat masa saya dapat buku ni, saya tak baca pun, saya tengok tajuk luar, Suratani Mutadaddatani. Tajuk besar atas ni, Suratani Mutadaddatani. Maknanya dua gambaran yang berlawanan. Saya pun tak baca, malas nak baca. Sebab kita pun tak tahu apa benda pula gambaran berlawanan ni, buku falsafah ke, malas nak baca. Saya dapat buku ni tahun 2005. Saya pun simpan. Saya baca bila tuan-tuan 2012 baru saya baca. Saya korek, jumpa balik tajuk atas Suratani Mutadaddatani, dua gambaran yang berlawanan. Bawah baru tahu cerita Inda ahli sunnati wa syi'atil imamiyah, dua gambaran yang berlawanan antara ahli sunnah dan syiah imamiyah. Aku kata jumpa tak pasal. Saya pun baca. Jadi nak sebut tuan-tuan, buku ni dia punya manfaat besar. Tak semestinya hari ni kita beli, hari tu juga kita baca. Mungkin kita akan baca beberapa tahun yang akan datang. Beli buku tak pasti tuan-tuan. Aku buat buku ini, jadi kau kena belilah. Kalau kita tak baca hari ni, insya-Allah anak kita baca. Kalau anak kita tak baca, cucu cicit kita baca. Kalau tadi Allah kau mandul tak ada anak, alhamdulillah, kau letak dia dekat surau, adalah jemaah surau baca. Nak kapur manfaat buku ni memang hebat. Jadi saya pun bila dapat buku ni, wah, ini sudah bagus. Saya pun baca, buka. Karang buku ni dikarang oleh seorang ulama India yang terkenal, Syekh Abu Hasan Ali An-Nadawi. Saya buka tuan-tuan, jumpa pasal Khomeini. Tuan-tuan kenal tak Khomeini? Kenal kan?
Ke tak kenal? Ada tak kenal tu? Ingat Imam Khomeini ni Imam surah mana Ustaz? Aku snap down di kepala kau. Lepas tu Khomeini ni pengasas revolusi Iran lah, tahun 1979. Kita masa tu budak lagi, tak tahu benda. Tapi tuan-tuan, tahun-tahun 80-an tu, bila berlakunya revolusi Iran, boleh katakan semua negara Islam terkesan dan terpengaruh. Jadi kita ni, saya ni belajar bodoh daripada kecil tau. Kita orang daripada kecil, kira otak revolusi lah macam tu. Bila semangat Iran tu datang ke negara kita, salah satu kita punya ikon Imam Khomeini. Jadi kalau kita beratur kat sekolah dulu kan, nak masuk kelas kita ada slogan, birro, bidam, dengan roh, dengan darah kami akan korbankan. Lepas tu la syarqiyah, la gharbiyah, tidak ada timur, tidak ada barat kecuali negara Islam. Ini semua slogan daripada Iran tau, yang kita pun tak tahu benda sebenarnya masa tu. Lepas tu saya ingat lagi, masa saya kecil-kecil tu, ada seorang ustaz yang mengajar. Dia mengajar sirah, sejarah. Dia cerita pasal Hasan, pasal Husin, pasal Ali, pasal Fatimah. Dia menangis. Kita budak-budak pun nangis sekali dah. Lepas tu bila dia sebut Sayyidina Muawiyah, bila sebut Muawiyah, dia kata laknatullah. Dia kata macam tu. Kita budak-budak tak tahu pun, kita pun tumpang semangkuk laknat juga. Laknat sahabat Nabi. Punya tu nak kabarnya benda tu dah lama tau dekat negara kita, tahun 80-an lagi. Jadi sampai bila saya dah dewasa sampai sekarang, sekali itu saya baca surat khabar, dia tulis Ketua Syiah Kedah Saman Mufti Kedah. Saya pun tengok gambar, macam aku kenal muka dia ni, siapa tu ni. Tengok-tengok nama dia Abdullah Hasan. Lah, inilah ustaz yang ngajar aku dulu ni. Ngajar kecil-kecil dulu, ngajar baki sahabat. Rupa-rupanya tuan-tuan Ketua Syiah Kedah dia daripada hari ni. Mudahlah kita orang tak ada Syiah itu, okay? Tapi alhamdulillah sekolah buang ustaz tu, dia balik Kedah. Lepas tu saya sambung dekat Melaka. Dekat Melaka pun masa tu masuk sekolah pun sekolah yang semangat revolusi Iran. Sampai tahap sekolah tu, kalau kita habis belajar, kita akan dihantar ke KUM Iran. Kau belajar dekat KUM Iran tu free. Dia sponsor semua. Jadi masa tu memang semangat. Memang kepala ni memang tak ada lain, nak pergi Iran aja. Bila saya cerita benda ni dekat mak saya, pasal Syiah bahaya kan, mak kata apa tau? Mak cakap, kau tahu tak, kau tahu masa kau masuk sekolah tu, mak ni berdoa siang malam, ya Allah, kau izinkanlah anak aku ni belajar sampai ke Iran. Memang tu kata, ya Allah, bujurlah Allah tak makbulkan doa mak. Kalau Allah makbulkan, aku jadi ayatullah. Aku jadi apa? Na'udzubillah, ya Allah, na'udzubillah. Ya. Jadi zaman kita belajar dulu, Khomeini tu ikon. Lepas tu bila timbul Salman Rushdie tu kan, yang dia buat surah setan, Satanic Verses tu, yang buang kecoh. Lepas tu Khomeini pun keluar fatwa wajib bunuh Salman Rushdie. Naik pula sahabat orang tua tu. Jadi orang kat Malaysia ni boleh katakan semuanya terpengaruh dengan kehebatan Khomeini. Memang orang tua ni memang hebat lah, respect. Macam lagi lah, saya bersangka baik dengan orang tua ni tuan-tuan, sampai daripada tahun 80-an tu sampai 2012 lah, punya lama saya bersangka baik, memang dia tu bagus. Bila saya dapat buku ni, saya pun baca. Tengok tuan-tuan siapa Khomeini ni. Dia kata dekat sini, Inna qa'idan sarah al-yawm fi Iran wa mu'assis ma tusamma al-hukumatul islamiyah wa fiha wa naibul imam al-ghaib. Dia kata pengasas kepada revolusi Islam Iran dan juga merangkap kepada naib imam yang ghaib. Nanti saya akan cerita apa benda naib imam ghaib. Sebab dalam Syiah ni dia ada imam 12. Imam yang ke-12 tu telah hilang, ghaib. Sementara orang tu hilang, siapa dia punya naib dia? Imam Khomeini. Bila Khomeini mati tuan-tuan, tak ada orang layak pegang jawatan tu sampai sekarang. Disebut dalam kitab bertajuk Kashful Asrar karangan Khomeini tentang para sahabat Nabi. Mana bacakan ni? Nasir. Dia kata apa? Ulaika sahabah alladhi lam yakun yuhibbuhum illa dunya wal husul al hukmi dun al Islam wal Quran. Dia kata itulah para sahabat Nabi yang mereka ni selama dia orang hidup dengan sahabat dengan Nabi, mereka hanya pentingkan dunia dan bukan nak menjaga Islam dan bukan nak menjaga Al-Quran. Walladzina takhadhu al-Qur'ana mujarrada zari'ati tahqiqi nawayahum al-fasidah.
Para sahabat Nabi ni mengambil Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai alat untuk melaksanakan niat mereka yang kotor. Niat yang kotor apa tuan-tuan? Untuk mendapatkan jawatan khilafah. Qad sahala alaihi bi qira'ati tilka al-ayat min kitabillah allati kanat tadullu ala khilafati Ali bila fasl. Begitu mudah para sahabat ini membuang ayat-ayat Al-Quran yang dalam Quran tu ada ayat yang menunjukkan Ali yang sepatutnya jadi khalifah, tapi telah dibuang oleh para sahabat. Ini tuduhan Khomeini kepada para sahabat Nabi. Inna tuhmata tahrif allati yuwajjihunaha ila al-yahud wan nasara innama hiya thabitatun alaihim. Tuduhan yang orang Islam kata yang suka menumpuk tambah kitab-kitab, siapa dia tuan-tuan? Yahudi dan Nasara kan? Yahudi dan Nasara tumpuk tambah Taurat, Injil. Perangai ini ada dalam perangai para sahabat Nabi. Ini Khomeini kata dekat sahabat Nabi. Saya bila baca ni, ya Allah, aku punya marah, aku tak tahu. Sebab saya ni mengajar sirah tuan-tuan. Saya mengajar sirah Nabi, sirah sahabat Nabi kan. Bila saya baca ni, kat kuasa nak pijak muka ni. Sebab kita kena tipu bukan sehari dua, bertahun-tahun kena tipu. Sebab tu bila ada demonstrasi dekat KL, demonstrasi tentang isu Syria kan, Amerika benda ke, kadang-kadang ada budak Melayu yang sengal ni bawa gambar Khomeini. Jadi kita kapur cakap dekat unit amal ni, kalau kau nampak, kau rampas, jangan bagi can. Koyak gambar tu, jangan bagi can budak. Sebab dia tak tahu siapa Khomeini. Sejak pada itulah saya buat lagi kajian, bermacam-macam kajian, dan Alhamdulillah saya dapat banyak kitab-kitab daripada rujukan asal Syiah. Tapi saya tak bawa lah hari ni tuan-tuan, berat. Sebab doktor tak bagi bawa berat-berat. Dia kata bahaya, nanti darah platelet pecah. Okey Jadi sejak pada hari itu tuan-tuan, saya terus membaca, membuat kajian tentang Syiah. Dan memang Syiah ni amat bahaya. Okey tuan-tuan, saya nak sebutkan beberapa benda perbezaan antara Syiah dengan Ahlus-Sunnah. Sebelum tu yang pertama sekali, benda makna Syiah ni. Syiah ni dengan makna penyokong, pembantu. Di dalam Al-Quran sebut, wa inna min syi'atihi la Ibrahim, dan antara penyokongnya ialah Nabi Ibrahim. Jadi Syiah dia buat hujah tau. Dia buat hujah bagi orang yang tak mengaji, tak tahu. Dia kata, kau tengok dalam Quran sebut Syiah. Yang penyokong Syiah ni pula Nabi Ibrahim. Kau Nabi Ibrahim sebut Syiah. Dia kata Nabi Ibrahim ni menyokong Sayyidina Ali dan Hasan dan Husain. Kita kalau fikir zaman Nabi Ibrahim zaman bila bangun, Sayyidina Ali zaman siapa? Tapi Syiah ni punya sengal. Dia kata Nabi Ibrahim ni penyokong kepada Sayyidina Ali. Padahal maksud ayat tu, wa inna min syi'atihi la Ibrahim, dan antara pendukungnya kembali kepada Nabi Nuh alaihi salam ialah Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Okey. Syiah dengan mana pendukung diasaskan oleh seorang lelaki Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ni dia bukan orang Sabah bernam tuan-tuan, ya. Dia datang daripada San'a, Yaman. Asalnya Yahudi yang hardcore, yang dia ni bila dia masuk Islam, dia masih bawa lagi unsur-unsur fahaman Yahudi dalam Islam. Apa unsurnya tuan-tuan? Dalam Yahudi, semua Nabi mesti ada pengganti, kan? Semua Nabi mesti ada pengganti. Contoh Nabi Musa AS. Bila Nabi Musa meninggal, wafat, siapa pengganti dia? Nabi Yusha bin Nun AS. Maka si Abdullah bin Sabah ni, dia kata macam tu jugalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bila wafat mesti ada pengganti dia. Jadi dia pun jaja bulu gilir benda-benda macam ni, sampai dia boleh kumpul pengikut-pengikut dia. Dia pun buat satu benda, satu kenyataan. Dia kata apa? Ajibtu liman ayqana bi ruju'i Isa wa lam yuqin bi ruju'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku rasa pelik dengan orang Islam. Kenapa orang Islam ni percaya satu hari nanti Nabi Isa akan turun? Tuan-tuan, Nabi Isa akan turun ni, itu akidah. Di dalam Al-Quran sebut, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Isa, mereka tidak mensalib Isa, tetapi diserupakan muka Nabi Isa itu dengan muka salah seorang daripada Hawariyun, anak murid Nabi Isa. Bal ufi'a ilaih, Nabi Isa diangkat ke langit ketika berumur 30-an. Dan Nabi Isa akan turun. Nabi sebut dalam hadis, sayanzilu Isa bin Maryam ala manaratil bayda syarqi Dimashq. Nabi Muhammad sebut,
Nabi Isa bin Maryam akan turun di Menara Putih sebelah timur kota Damsyik di Syria. Tuan-tuan, sebab tu negara Syria yang bergolak ni bukan benda sampingan tau. Benda akidah Syria ni tuan-tuan. Dan benda ni benda janji Nabi. Lepas tu tadi dalam kita sembang dengan Ustaz Jafar tanya, bila agaknya berakhirnya isu Syria? Saya kata Wallahualam, mungkin sampai Nabi Isa turun kot. Itu kemuncaknya. Nabi Isa ni akan turun di Syria, di Menara Putih sebelah timur kota Damsyik. Dia tak turun dekat Mekah, dia tak turun dekat Madinah, dia tak turun dekat Masjid Al-Aqsa Palestin, dia tak turun dekat Masjid Sri Bertaling, dia tak turun dekat Putrajaya. Tak. Dia turun dekat mana? Dekat Syria. Pada ketika solat subuh, masa tu Imam Mahdi pun dah keluar. Ketika orang bersiap sedia nak datang sembahyang subuh, Nabi Isa pun turun. Menara Putih ni dah ada lama dah tuan-tuan. Memang dah ada, gambarnya semua ada. Kalau saya cerita khusus pasal Syria, saya akan bawa video lah. Tapi hari ni pasal Syiah. Jadi menara tu dah ada. Dia bukan menara masjid tau. Dekat dalam Damsyik ni, dia ada kota lama, kota yang membanggar Damsyik tu. Pakai apa, tembok kan, tembok kota lama macam tembok Cina tu kan. Dia mengelilingi Damsyik ni. Jadi ada satu menara putih. Menara putih ni tuan-tuan, kawasan tu dipanggil Bantuma. Majoriti penduduk tu semua Kristian. Orang Kristian pun tahu benda ni. Sebab tu dalam Kristian ini pun ada pecahan punya banyak. Ada Kristian yang kata Nabi Isa kena salib, ada kata tak kena salib. Dan Kristian yang ada dekat Syria tu, saya pun tak tahu mazhab apa. Dan dia percaya Nabi Isa akan turun. Cuma dia kata bila Nabi Isa turun, Nabi Isa akan menyambung balik syariat Kristian. Tu kepala otak dia pula lah macam tu. Okey, jadi Abdullah bin Sabah kata, kenapa korang percaya satu hari nanti Nabi Isa akan turun? Tapi kenapa kau tak percaya satu hari nanti Muhammad akan hidup semula? Buat apa? Untuk apa Nabi Muhammad hidup balik? Dia kata, untuk dia menyerahkan wasiatnya kepada pemegang wasiat yang sebenar. Wasiatnya apa? Dia berganti tau jawatan khalifah. Siapa yang sepatutnya dipegang? Dia pun kata Ali bin Abi Thalib, sebab dia lah sepupu keluarga Nabi yang paling rapat. Bila dia timbulkan isu ni, timbul pula persoalan. Habis tu khalifah-khalifah yang sebelumnya, Abu Bakar, Umar, Osman, ni apa cerita? Dia kata itu golongan An-Nasib, golongan perampas. Jadi tuan-tuan, asal usul Syiah ini berdasarkan daripada benda ni dan dendam yang amat mendalam berakar umbi kepada para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tuan-tuan, dalam Syiah, jawatan khalifah ini akidah mesti berdasarkan wahyu daripada Allah. Sebab tu diorang tak iktiraf Abu Bakar, tuan-tuan. Dia kata Abu Bakar ni langgar nas, sepatutnya Ali yang jadi khalifah. Kita kata mana nasnya, mana ayatnya? Dia kata ayatnya kena buang lah. Siapa buang? Abu Bakar. Tu dia kata. Tu kalau jumpa Syiah macam tu, kau sepak, dia kata tu juga. Dekat banyak tak ada. Okey tuan-tuan semua, sehinggalah bila Sayyidina Osman bin Affan mati dibunuh dan dilantik Sayyidina Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, Abdullah bin Sabah ni makin kuat, makin ramai pengikut dia. Sampai satu tahap ketika satu hari Sayyidina Ali sedang berkhutbah, tengah-tengah khutbah dia bangkit. Dia kata, "Ya Ali, anta." Dia kata gitu. "Wahai Ali, engkaulah." Ali kata, "Mana kau?" Kau tahu khutbah ni tiba bangkuk air dia bangkit tau. Cakap macam tu. "Apa yang kau cakap engkau ni?" Dia kata apa tau? "Anta ilahuna." Engkaulah Tuhan kami. Ambil. Sampai tahap menjadikan Ali sebagai Tuhan. Saya dapat satu YouTube tuan-tuan, dekat saya tak pasti sama ada Iran ataupun Iraq. Ada seorang pemimpin Syiah, ulama Syiah ni, dia kata apa tahu? "Nahnu nu'min anna rabbana yawmal qiyamati huwa Ali." Dia kata macam tu. "Kami beriman sesungguhnya Tuhan kita yang sebenar-benarnya di hari akhirat besok ialah Ali." Dia kata macam tu. Tuhan sebenar di hari akhirat ialah Ali. Masa dia cakap tu, anda rasa kan yang datang ceramah tu pun pelik. Ali jadi Tuhan. Anda rasa sebab apa tau? Pasal bila dia cakap macam tu,
Mungkin ada respon orang masa pelik, dia macam nak marah tau. Dia kata, "Fakaifalah? Kenapa kau tak percaya? Inna rabbal arbabi yawmal qiyamati huwa ali wa uakkid." Macam bersungguh dia kata, Tuhan segala Tuhan di hari akhirat ialah Ali. Tak bengong tuan-tuan. Ya. Jadi benda Syiah ni bukan boleh main-main. Okey, kita pergi kepada pecahan Syiah. Syiah ni banyak tuan-tuan. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya 4 saja: Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. Dan tidak ada perbezaan dalam bab akidah. Semuanya sama, Quran kita sama, hadis kita sama, sama pula dalam 4 mazhab. Kalau beza pun masalah batal sembahyang, masalah sunat wajib ke tidak baca bismillah, begitu dia bercabang, berfuruk. Tapi dalam Syiah tuan-tuan, dia ada 200 pecahan. Dia 200 pecahan. Syiah Isna Ashar, Syiah Ja'fariyah, Syiah Sabaiyah, Syiah Ismailiyah, Syiah Druz, Syiah Alawi An-Nusairi, Syiah Ibadiyah, Syiah Zaidiyah, Syiah Ismailiyah. Sampai tahap ada satu Syiah nama apa tahu? Syiah Syaitaniyah pun ada. Syiah setan pun ada pula. Setan pun confused, jadi pula aku ada. Dalam ramai kelompok Syiah ni, boleh kita katakan semua dah pupus. Yang kekal sampai hari ini takdir Allah, Syiah Imamiyah yang dekat Iran. Dekat Iran, Syiah Imamiyah. Iraq, Imamiyah. Sama dia, sama ada nama dia Syiah Imamiyah, Syiah Imam, ataupun Isna Ashar, ataupun Syiah Imam 12, ataupun di konon-konon dia kata Syiah Ja'fari, menisbahkan diri mereka kepada cicit Nabi bernama Sayyidina Ja'far, yang cicit kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Di Iraq pun sama, Syiah Imamiyah. Di Oman, Ibadiyah. Di Pakistan, Ismailiyah. Di Yaman dulu Yaman dulu Zaidiyah. Sekarang pun dah tak ada dah Zaidiyah ni. Sampailah merata-rata. Dan di Malaysia ni dia panggil Syiah, tuan-tuan. Dekat Malaysia dia panggil Syiah Jadi-Jadianiyah. Pasal Syiah, negara kita ni negara Sunni tau, negara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kau boleh jadi sengit masuk Syiah, apa hal? Mak bapak kau dulu Sunni, yang kau bergatal masuk Syiah, apa hal? Okey, tapi sebenarnya di Malaysia Syiah Imamiyah. Semua Melayu-Melayu yang buka Syiah tu, semua Syiah Imamiyah tu. Okey tuan-tuan, beza diorang dengan kita. Macam saya katakan tadi, kalau kita berbeza dengan Syiah dalam masalah cabang, saya tak nak gaduh lah, buang masa je. Masalah contohlah, kena niat ke tidak puasa, baca bismillah tu wajib ke sunat. Tak nak, aku bukan nak gaduh waktu. Tapi bila kita buat kajian, Syiah berbeza dengan kita dalam perkara yang usul. Yang pertama tuan-tuan, bab rukun Islam. Kita daripada kecil lagi belajar hadis, Nabi sebut bunyan Islamu ala khamsin. Islam dibina di atas 5 rukun. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil bait, man istata'a ilaihi sabila. Nabi kata Islam dibina atas 5 perkara: mengucap kalimah syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji bagi mereka yang mampu. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab Syiah, dia kata apa? Bunyan Islamu ala khamsati asya. Sama juga, Islam dibina di atas 5 perkara. Tapi tuan-tuan dengar az-zakat, as-sawmu, was-salatu, was-zakatu, wal-hajju, wal-imamatu. Sembahyang, puasa, zakat, haji, dan percaya kepada imam. Mengucap tak ada. Sebab orang ni mengucap macam-macam versi. Syiah ni lain, Syiah ni lain, Syiah ni lain. Dia mula-mula sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama. Dia tambah wa asyhadu anna aliyan waliyullah wa atabarra'u mimma fa'alahu Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Hafsatu wa Aish. Tak apa dia tambah lagi. Saya nak terjemah pun tak nak, tuan-tuan, boleh mengarut. Okey, rukun Islam Syiah, sembahyang, puasa, zakat, haji, percaya kepada imam 12. Benda imam 12 tuan-tuan, bukan imam surau, bukan imam masjid tau. Imam 12 ni diambil daripada bermula Sayyidina Ali, anak dia Hasan, Husain, lepas tu keturunan Sayyidina Husain, Ali Zain al-Abidin, Muhammad al-Baqir, semua
sampai yang ke-12 bernama Muhammad bin Hasan Al-Askari. 12 orang ni merupakan keturunan Rasulullah SAW, dan diorang tak ada kena-mengena dengan Syiah. Sebab apa? Sebab diorang ni semua jenis orang yang ikut apa yang Nabi ajar dan tak pernah bermusuh dengan para sahabat dan tidak mengkafirkan para sahabat. Sedangkan Syiah ni, antara benda paling utama dalam akidah diorang mengkafirkan sahabat Nabi. Tuan-tuan, yang pertama sekali Ali tadi itulah. Lepas tu bila Ali meninggal, anak dia Hasan, kemudian anak dia Husin, kemudian daripada keturunan Husin. Tuan-tuan, antara modal Syiah, dia kata kami ni orang yang sayang keluarga Nabi. Kalau kita tak kaji, kita tak baca, mungkin kita kata okey lah macam tu. Sebab tu kalau kau nak jadi orang yang sayang keluarga Nabi, kau kena masuk joinan Syiah. Dia panggil mazhab Ahlul Bait, dia kata mazhab keluarga Nabi. Bila kita baca, kita buat kajian, rupa-rupanya pembohong. Tuan-tuan tengok kenapa Syiah ni dia ambil keturunan Imam 12 tu, dia tak ambil daripada Hasan, dia ambil daripada Husin. Ali, Hasan, Husin dan anak-anak dia. Padahal Hasan ni anak ramai, sampai diberi gelaran rajulun mitlaqun, orang yang banyak bercerai. Hasan ni pasal dia ni tuan-tuan kaya. Lepas tu muka dia memang mirip Nabi sebiji. Abu Bakar masa Hasan dan Husin kecil, Abu Bakar dukung. Abu Bakar kata apa? Bi abi anta wa ummi, demi bapa mak aku, muka kau ni Hasan betul-betul ikut atuk kau, muka Nabi. Adik dia Husin gelap sikit, sawo matang, ikut Sayyidina Ali, tapi bukan Jawa tau. Jadi dia tak ikut muka Nabi SAW. Jadi dia kahwin cerai sampai disebutkan dalam kitab Tarikh Al-Khulafa, isteri Sayyidina Hasan mencecah 90 orang, tuan-tuan. Kahwin cerai. Dan setiap kali dia cerai, berebut orang nak buat menantu, sampai terpaksa ambil nombor giliran. Nombor 303 kaunter 8. Macam jangan main-main. Itu Sayyidina Hasan bolehlah buat, korang tak payahlah. Kita punya muka hampir kan? Dia memang Allah Ta'ala bagi kelebihan, orangnya baik, orang yang soleh. Dan dia bercerai tu bukan ada bergaduh apa, Nabi tak ada. Bercerai dalam keadaan suka sama suka. Disebutkan sejarah pernah dia ni bermalam, kahwin dengan perempuan ni, bermalam dengan dia bersama, besok pagi lepas pun dicerai. Itu je. Dan setiap isteri yang dicerai mendapat pampasan. Dia bukan cerai bodoh macam tu, dia akan bagi pampasan. Okeylah, Syiah tak ambil daripada Hasan, dia ambil daripada Husin dan seluruh keturunan Husin. Kenapa? Sebab Syiah menganggap Sayyidina Hasan ni pengkhianat. Tu kalau kita baca, kita kaji, rupa-rupanya dalam keadaan macam tu, dekat belakang cerita lain rupanya. Diorang tak suka Hasan. Sebab dia kata Hasan ni, lepas Sayyidina Ali wafat, Sayyidina Ali kena bunuh oleh Abdul Rahman bin Muljam. Bila Sayyidina Ali kena bunuh, Hasan ganti. Tapi Hasan jadi khalifah tak lama, 6 bulan aja. Dia letak jawatan, diserah kepada Sayyidina Muawiyah yang merupakan ada konflik dengan Sayyidina Ali. Maka Syiah kata jadi pengkhianat, serah jawatan khalifah kepada Muawiyah. Dia tak layak, kita ambil Husin. Sebab Husin ni menuntut jawatan sampai mati dibunuh. Okey tuan-tuan, cerita panjang. Begitulah keimanan mereka kepada Imam 12 ini. Disebutkan dalam kitab ni lagi, dia kata apa? Inna ma'rifatal a'immati syartun li sihhatil iman. Sesungguhnya mengenali Imam 12 ini syarat sah kepada keimanan. Dalam Syiah sebut beriman dengan Imam 12 ini syarat sah kepada keimanan. Maknanya kalau kau tak kenal Imam 12, iman kau tak sah. Kita ni ahli sunnah, tuan-tuan. Tuan-tuan kenal tak Imam 12? Kenal? Tak kenal kan? Tak sah iman kau. Jangan main-main. Lepas tu Syiah kata kita ni kufrun juz'iyun. Dia panggil kita orang Sunni ni kafir separuh, dia kata. Separuh lagi beriman, separuh lagi kafir, kan? Macam terus bermasak lah macam tu. Dengan sebab kita tak beriman dan tak kenal pun Imam 12. Wa inna ma'rifatuhu wajibatul kata' wa inna ta'atahu wajibatul kata'ati rusul. Mentaati Imam 12 ni wajib, macam mana wajibnya mentaati Nabi dan Rasul. Wa innahu ma'sumun mithlul anbiya. Dan Imam 12 ini maksum, sama macam Nabi dan Rasul. Kita belajar daripada kecil, tuan-tuan, yang maksum siapa dia? Nabi je. Hatta sahabat-sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, semua tak maksum. Hatta
sahabat Nabi yang 10 al-asharah al-mubashshiruna bil jannah, al-mubashshiruna bil jannah, 10 orang sahabat yang dijamin masuk syurga pun tak masuk. Diorang ada dosa tapi Allah maafkan diorang, dijanji masuk syurga, tapi mereka tetap tak masuk. Tapi Syiah kata imam 12 ni maksum. Dia kata apa lagi? Wa inna lahum ilmun ma kana wa ma yakun. Imam 12 ni mempunyai ilmu pengetahuan apa yang dah berlaku dan apa yang bakal berlaku. Contoh tuan-tuan, apa yang dah berlaku. Apa yang dah berlaku aku pun tahu. Contohnya apa? Kangkung turun harga. Itu contoh yang dah berlaku. Yang akan berlaku, bayar ni harga ke tu aku tak tahu. Kalau kau dah tahu, kau telefon Imam 12, dia tahu jawapannya satu. Harga petrol akan datang, tak tahu, tanya Imam 12, dia tahu tuan-tuan. Ini akidah diorang tahu. Kita rasa macam kartun kan, tapi ini akidah diorang. Dia kata apa lagi? Wa innahum yukrimuna bil mi'raj kulla lailati jum'atin. Setiap malam Jumaat Imam 12 ini akan Allah muliakan, dijemput naik ke Mi'raj. Setiap malam Jumaat, kau tahu. Nabi Muhammad sepanjang Nabi hidup, berapa kali Nabi pergi Isra wal Mi'raj? Sekali je. Daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa, tak ada seorang Nabi pun yang diberikan hadiah istimewa kecuali Nabi Muhammad. Seorang aja yang dapat pergi Al-Isra wal Mi'raj. Tiba-tiba imam dia, kau tahu, tiap-tiap malam Jumaat, nanti aku tak tahan tu. Ini sama level dengan ayah pin, betul tak? Tu dia kata apa lagi? Wa yanzilu alaihim kitabun fi kulli sanatin. Dan diturunkan kepada mereka Alkitab setiap malam Lailatul Qadar. Tu'rad alaihim a'malul ibad. Setiap malam amalan kita buat, kita ibadat, sembahyang, puasa, dosa kita buat setiap hari, amalan ini akan diangkat dan akan dipersembahkan kepada imam. Tak tahu imam buat apa, dia kena check, bagi A plus K campur, wallahu alam. Dia kata apa lagi? Dia kata al-mautu yakunu fi sultatihim. Ajal kematian di dalam kekuasaan mereka. Ajal kematian dalam kekuasaan Imam 12 tuan-tuan. Tapi kalau kita tanya balik Syiah, habis Sayyidina Ali tu macam mana? Sayyidina Ali mati macam mana? Mati kena bunuh kan? Kalau Sayyidina Ali tu memiliki kematian, kenapa dia tak boleh mengelakkan kematian tu? Sepatutnya kena elakkan kematian. Kenapa dia dibiarkan dia dibunuh? Kalau dia membiarkan diri dia dibunuh, dah berdosa dah, maknanya dia tidak masuk. Ketua kalau kita nak goreng balik ke Syiah lah, anak dia Hasan mati kena racun. Kalau dia boleh mengelakkan kematian, mana dua anak mati kena racun? Sayyidina Husain mati dibunuh di Karbala. Tapi Syiah kata al-mautu yakunu fi sultatihim. Ajal kematian berada di dalam kekuasaan mereka. Fa innahum yamlikuna dunya wal akhirah. Dan Imam 12 ini memiliki dunia dan hari akhirat. Fayutuna man sya'u man sya'u. Dan mereka boleh memberikan apa-apa yang mereka kehendaki kepada sesiapa yang mereka kehendaki. Saya pernah baca dalam satu kitab Syiah, dia kata apa? Besok di hari akhirat, ketika Allah nak masukkan orang dalam neraka, nak masukkan orang dalam syurga, Allah akan bincang dengan Sayyidina Ali dulu. Dia kena counting dulu. Kalau Ali kata setuju, setuju. Tak boleh, tak boleh. Sama macam tu tuan-tuan. Dia melampaunya akidah Syiah. Itu berkenaan dengan Imam 12 ni. Okey tuan-tuan, Imam 12 ni yang ke-12 bernama Muhammad bin Hasan Al-Askari. Ini merupakan Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu oleh puak-puak Syiah. Kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita beriman ada Imam Mahdi. Imam Mahdi tu ada tuan-tuan. Cuma kita tak tahu dah ada ke belum, kita tak tahu. Apa beza Imam Mahdi Ahlus Sunnah dengan Imam Mahdi Syiah? Beza tuan-tuan. Yang pertama, Imam Mahdi Ahlus Sunnah akan muncul di Makkah, kemudian akan dibai'ah di Madinah dan di Makkah. Dan Imam Mahdi ini merupakan keturunan Rasulullah SAW, dan nama dia sama dengan nama Nabi, nama bapa dia pun sama dengan nama bapa Nabi. Nabi sebut dalam hadis, "Laulam yabqa minad dunya illa yawmun latawallallahu dzalika al-yawm hatta yab'atsallahu rajulan min 'itrati yu'ti ismuhu ismi wa ismu abi ismu abi yamlau al-ardha qistan wa 'adlan kama muli'a zulman wa juran," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, kalaulah dunia ni hanya tinggal satu hari sahaja, umur dunia ni tinggal sehari lagi, waktu kiamat,
Allah takkan jadikan kiamat, sehingga Allah akan panjangkan hari tersebut untuk Allah mengutuskan seorang lelaki daripada keturunanku. Nama dia sama dengan nama aku, nama bapa dia sama dengan nama bapa aku, dan dia akan memenuhi dunia ini dengan keadilan, keamanan, sebagaimana dunia ketika itu dipenuhi dengan segala bentuk kezaliman dan penindasan. Ini hadis Rasulullah SAW. Jadi nama dia Muhammad bin Abdullah, muncul di Makkah. Bila? Wallahu a'lam. Dan kita pun tak disuruh menunggu mencari, tak suruh. Cuma ada satu hamba Allah dekat Facebook ni, dia raja suruh kempen dekat aku. Dia kata, Ustaz, marilah Ustaz bai'ah dengan saya. Kenapa? Sebab saya sudah berbai'ah dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi kau siapa dia pun tunjuk keluar dekat Yaman. Imam Mahdi tu dah ada dah, dia kata dekat Yaman tu. Allah berkata, Imam Mahdi tak pakai Facebook ni, kau tahu tak? Canggih Imam Mahdi akhir zaman, kau tahu. Aduh, pening lalat. Dekat Yaman ada orang mengaku Imam Mahdi, dan dia ada geng-geng, dia ada kumpulan dia. Benda Imam Mahdi kau tengok suka bapak dia apa? Dia ni tuan-tuan, Nabi sebut, dia pun tak tahu Imam Mahdi tau. Dia pun tak tahu. Dia bukan dia prepare wala-wala, aku ni besok ada talent jadi Imam Mahdi lah. Dia pun belajar BA, master dengan apa, Al-Azhar, lepas tu buat master bahagian sains politik kan. Lepas tu dia sambung PhD sains politik. Tak. Dia orang biasa tapi keturunan Nabi, dan Allah ubah karakter dia dalam satu malam sahaja untuk melayakkan dia menjadi seorang pemimpin. Yang Syiah punya, dia cakap nama imam dia Muhammad bin Hasan Al-Askari. Dah ada ke belum? Dah ada. Cuma dia telah gaib 1000 tahun yang lampau. Dah lama dah dia ada 1000 tahun yang lampau, tapi dia menghilangkan diri dalam satu bilik rahsia dekat Iraq. Nama tempat tu Samurra, daripada 3 perkataan surra man ra'a, maknanya bergembiralah sesiapa yang melihatnya. Dekat Iraq ada satu tempat nama Samurra. Jadi tuan-tuan, kita ni macam bahasa Arab kan, macam tuan-tuan biasa pergi, tahu kedai makan Arab kan, Hadramaut, bisa dengar kan? Tahu makna apa? Tahu? Kata Hadramaut, nasi Arab Ustaz. Dia kan nasi Hadramaut, nasi Arab ni mata kedarah dia kata. Hadramaut itu antara daripada 3 perkataan tahu. Man hadara mata, siapa yang datang mati. Itu mana dia? Mati baik orang. Tapi asal Hadramaut memang itu tempatnya, tempat penyamun dekat Yaman dulu. Kawasan tu kawasan blacklist lah, kawasan memang orang mati kat mana pasir. Jadi Samurra daripada 3 perkataan surah man ra'a, siapa yang lihatnya bergembira. Dia ada satu bilik, gelap bilik tu, maka Syiah akan berkumpul dekat bilik tu dalam satu kawasan masjid dekat Iraq. Dia akan panggil, Ya Imam, Ya Imam, tiada malam, Mam, anybody home? Dia akan panggil Imam tu. Imam tu dah keluar ke belum tuan-tuan? Okey, masa peperangan berlaku antara Mujahidin Syria dengan Syiah ni, Mujahidin sedang satu tempat nama Al-Qusair. Al-Qusair sepadan Syria dengan Lubnan. Jadi Lubnan ni namanya Syiah Hizbullah. Berapa orang Mujahidin tengah lawan ni, tentera Hizbullah dia hilang semangat tau. Tiba-tiba tuan-tuan, dia orang punya dahsyat pokok Syiah ni, dia nak bagi semangat kembali kepada tentera Hizbullah. Dia munculkan imam tu. Tadadeng, imam tu keluar foto tak dekat Facebook, full dia hantar dekat aku pun dapat sekali. Imam tu tinggi orangnya, tapi muka tak nampak, tutup pakai selendang, pakai jubah. Orang lain semua rendah, tinggi bahu dia orang lain. Dia memang tinggi tuan-tuan. Sekali tengok, aku rasa ni Undertaker rasanya. Kalau bukan Undertaker, siapa? Great Khali tuan-tuan. Korang tengok Smackdown, dia tidak. Tak tengok tak Warok sungguh, hebat. Respect, campur suspect. Great Khali tu kan Iran tu. Aku rasa dia pinjam sekejap Great Khali tu. Dia bungkus sini dulu, Imam Mahdi dah keluar. Bila dia muncul dekat Imam Mahdi ni tuan-tuan, menyebabkan tentera Hizbullah Lubnan tu bersemangat berperang dekat pusat. Kata, Imam dah keluar. Imam semangat-semangat, tanya Allah, menang dia orang. Menang pokok Syiah ni. Bila dia menang kan, Imam tu hilang, hilang. Lepas tu keluar kat Facebook, sesiapa nak menghubungi Imam, sila hubungi dengan Twitter Imam. Pun ada Twitter tu pun jangan main-main. Jadi benda ni kita rasa macam kartun pun tak. Macam cerita McDonald kelakar, apa benda cerita.
Tapi ni akidah doang tuan-tuan. Okey, satu hari nanti dia kata imam ni akan keluar, dan bersungguh diorang pertahankan kenyataan. Banyak kalau tuan-tuan faham bahasa Arab, tuan-tuan buka YouTube, tuan-tuan boleh tengok macam mana kenyataan pimpinan Hizbullah. Dia kata satu hari nanti kami akan menyerang Haramain, Mekah dan Madinah, bersama pimpinan kami sahibu zaman Imam Mahdi. Dan dia akan pergi ke Madinah. Dia buat apa tahu tak? Jadi Syiah cakap dalam kitab mereka, bila Imam Mahdi besok keluar, dia ada kerja dia yang mesti diselesaikan. Yang pertama sekali, dia akan pergi ke Madinah. Dia pergi dekat kubur Nabi. Dia akan korek kubur Abu Bakar dan Umar. Dia akan keluarkan Abu Bakar dan Umar ni, dan dia akan salib di halayak orang ramai. Kata ni dihidupkan balik Abu Bakar dan Umar ni. Sama macam tu sekali, ya, nak hina Abu Bakar dan Umar, sebab dia kata tak layak ditanam di sisi Nabi SAW. Kemudian antara yang akan dikorek lagi kubur Ummahatul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kerja yang kedua, dia akan membunuh cucu cicit Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ni semua kena bunuh belaka. Ini dalam kitab dia tuan-tuan, bagi mereka yang kaji. Yang tak tahu dia kata apa nak gaduh-gaduh, ustaz ni semua fitnah. Kau baca kitab ni kalau kau tahu betul tak? Kau tak tahu jadi kau banyak. Kenapa dibunuh anak-anak orang Ahli Sunnah? Kenapa? Sebab dia kata anak-anak Sunni ni menanggung dosa moyang mereka. Siapa moyang mereka? Abu Bakar dan Umar. Tak pasal-pasal kita pula kena bunuh. Sampai macam tu, apa pula dosa Abu Bakar? Apa dosa dia? Dosanya merampas jawatan khalifah. Yang ketiga, Syiah kata bila imam tu keluar besok, benda yang akan dibuat, dia akan membawa Al-Quran yang sebenar-sebenarnya. Yang ni tuan-tuan, kalau kita jumpa Syiah Melayu, kita tanya, betul ke benda ni? Dia kata apa tu? Fitnah semata-mata. Sunni dakwa kami orang Syiah ada Quran yang asli. Itu semua fitnah, dia kata. Habis yang Khomeini cakap ni apa ni? Dia saya baca tadi, Khomeini kata apa? Dia kata sahabat Nabi buang ayat-ayat Al-Quran yang dalam ayat tersebut Ali sepatutnya jadi khalifah, tapi telah dibuang. Ayat tu akan dikembalikan satu hari nanti. Khomeini kata. Ini Khomeini sebut. Ya, yang jawatan Khomeini apa kita kata tadi? Naib Imamul Ghaib. Sementara imam tu duduk kan, yang kedua-dua tu kan tak keluar-keluar lagi kan. Sementara itu siapa jadi pengganti dia? Khomeini. Bila Khomeini mati, tak ada orang layak ganti tempat tu tuan-tuan. Okey, dia akan keluar nanti, dia akan bawa Quran yang sebenarnya. Lalu ditanya soalan ni dalam satu kolom soal jawab Syiah. Ditanya kepada imam Syiah, apa yang Syiah nak buat pada hari tentang Quran yang ada. Dia kata apa? Wasiat daripada imam kepada pengikut Syiah, maka bacalah Al-Quran yang ada pada hari ini dan beramallah dengan hukum hakamnya, buat sementara waktu sahaja, sehingga keluar ni imam yang sebenar, dan imam akan bawa bersama dengan dia Al-Quran yang dikarang oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Bila keluar Quran tu tuan-tuan, Quran yang ada pada hari ini semua akan diangkat ke langit. Ini akidah juga, akidah Syiah. Tuan-tuan, ada ke tidak ayat Quran yang dibuat oleh Syiah? Jawapannya ada. Dekat rumah saya ada satu kitab bertajuk Asy-Syi'atu wal Quran, Syiah dan Al-Quran, karangan seorang ulama Pakistan, Syekh Ihsan Ilahi Zahir. Ulama ni mengkaji Syiah dengan secara amat mendalam dan amat alim. Bila siap karangan-karangan dia cerita pasal segala temberang Syiah ni tuan-tuan, akhirnya dia mati, dibunuh dan dibom dalam satu-satu program ceramah. Lepas tu saya nak ceramah, Pak Syekh ni takut juga tuan-tuan, takut ada bom meja ni. Tapi saya kena Ustaz Jaafar ni, dia bukan Syiah lah, InsyaAllah lah. Mati, dibunuh, ya, Syekh Ihsan Ilahi Zahir. Dalam kitab tu cerita secara detail surah-surah Syiah. Okey tuan-tuan, saya akan share dekat tuan-tuan beberapa surah. Yang pertama, surah Alam Nashrah Laka Sadrak. Tuan-tuan dengar ya, Syiah punya versi. Alam nashrah laka sadrak bi'ali wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak wa ja'alna 'aliyan sihrak fa idza faragta min nubuwatika fansab 'aliyan wasiyan wa ila rabbika farghab. Macam ada sama? Kalau sama Syiah lah kau. Saya ni tuan-tuan punya hafal surah Syiah bodoh ni, sampai nak baca Alam Nashrah dan sembahyang pun tak boleh. Semua tersasui. Bengok semua Syiah. Makna dia apa?
Alam nashrah laka sadrak bi Ali, bukankah aku melapangkan dada kau wahai Muhammad dengan Ali? Rafa'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa ja'alna aliya sihrak, dan kami jadikan Ali menantu kau. Menantu pun sebut dalam Quran. Padahal Nabi ada lagi dua menantu, ya, Al-As bin Ar-Rabi yang kahwin dengan Sayyidatina Zainab, Al-Uthman bin Affan yang kahwin dengan Ruqayyah, dan Ummu Kulthum radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kenapa sebut Ali dia? Sebut laka dah menantu. Wa ja'alna aliya sihra fa idza faragta min nubuwatika fansab aliyan wasiyah. Bila selesai kerja-kerja kenabian kau wahai Muhammad, maka latihlah Ali sebagai pengganti kau. Tu ya, surah Al-Nashrah. Ada contoh lagi surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf shahrin yamlikuha banu umayyah laysa fiha lailatul qadr. Macam sama. Maknanya apa? Malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 malam yang pernah dimiliki oleh kerajaan Bani Umayyah. Dia punya menyampak kerajaan Bani Umayyah ni tuan-tuan, sampai disebut dalam surah Al-Qadar. Wal 'asr innal insana lafi khusrin ila akhirid dahr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa'tabiru bittaqwa wa'tabiru bis sabr. Tukar belakang ayat, ya. Surah Wattin wa Zaitun ada ubah sikit-sikit, tapi penafsiran dia lari. Wattin wa Zaitun wa Turi Sinin. Mana apa tuan-tuan? Kita tahu kan Wattin mana apa? Demi buah tin. Wa Zaitun, buah zaitun, ya. Wattin, buah tin tu buah tin lah, bukan buah dalam tin. Itu leci kau tu, ya. Wattin wa Zaitun wa Tur, dan demi bukit Tur Sinin yang diberkati. Itu penafsiran kita. Syiah ni lain. Wattin demi Hasan, wa Zaitun demi Husin, wa Turi Sinin demi Sayyidina Ali. Kau tengok boleh jauh lagi, kan? Ikut suka abah dia tafsir. Waktu surah Inna A'tayna tu dah pendek, ubah juga. Pokok ni alang-alang nak masuk neraka biar puas hati tuan-tuan. Ubah. Inna a'tainaka ya Muhammad al-Kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka Amru bin al-As wal abtar. Kau tengok. Maknanya apa? Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang benci kepada engkau wahai Muhammad, nama dia Amru bin al-As. Dialah al-abtar yang terputus keturunannya. Syiah benci kepada Amru bin al-As. Amru bin al-As ni sahabat Nabi yang beriman dengan Nabi sebelum Fathu Makkah. Bila dia beriman dengan Nabi, Nabi suruh dia pecahkan berhala-berhala yang ada di luar kota Makkah, dan jadilah ketua mujahidin yang menguasai negara Mesir. Tapi amat dibenci oleh puak-puak Syiah sampai diletakkan dalam surah Inna A'tainaka. Tuan-tuan, ini bukti jelas depan mata betapa jauh menyeleweng, sesat lagi menyesatnya puak-puak Syiah ni, ya tuan-tuan. Panjang lagi lah, banyak antara nikah mut'ah kan, nikah kontrak tu. Contoh nikah mut'ah ni, aku nikah dengan kau, doyah binti Kasim dengan mas kahwin RM50 sama seminggu. Kahwin seminggu je lah, lepas tu dia mampus kau je. Tu. Satu lagi dalam Syiah ni, dia ada sembahyang jamak tuan-tuan. Dia hanya sembahyang 3 waktu sahaja. Subuh, Zuhur, Asar jamak takdim dengan Zuhur, Maghrib, Isyak jamak takdim dengan Maghrib. Tanpa perlu musafir. Sebab dia kata apa? Selagi mana kita duduk atas dunia, kita sentiasa bermusafir, dia kata. Dan kita musafir jauh, kita sedang bermusafir ke alam akhirat. Lebih 85-9 km. Maka boleh macam apa? Jamak banyak. Ada seorang ustaz tu, dia duduk dekat Iraq, satu rumah dengan Syiah tuan-tuan. Ada kawan dia di Syiah, sembahyang tak berhenti, punya rajin lah sembahyang. Dekat setengah jam, pas sembahyang. Adakah tahajud? Tengah yang buta. Pas sembahyang. Dan habis sembahyang ni pun tanya kawan ni, kau sembahyang apa lama sangat? Oh, aku jamak untuk seminggu. Pun lebih baik. Jamak seminggu kau bayang. Ni kau dapat ke Melayu goblok ni tuan-tuan. Oh, ni sudah bagus kan? Kita balik kerja jalan-jalan jam maghrib ni payah Ustaz. Pokoknya ada ya Ustaz ya, jamak seminggu. Angah kau ada macam mana? Jangan buat kerja pelik. Na'udzubillah, ya Allah, na'udzubillah tuan-tuan ya. Sesat lagi menyesatkan. Okey tuan-tuan, itulah antara penyelewengan Syiah.
Jadi ada beberapa minit, 20 minit lagi kita buka sesi soal jawab. Dipersilakan. Allah a'lam. Ya, sini. Ustaz, macam mana agaknya apakah taktik Syiah ni yang meyakinkan ahli sunni yang kita dah mengandung dalam 20 tahun ni, apa taktik dia yang boleh berukar sunni itu sendiri jadi benda Syiah? Antara taktik yang diorang buat, pertama ayat baik lah. Dia tahu orang Melayu ni jenis lah Melayu betul, Melayu macam ni kan. Yang keduanya, dia main sentimen keluarga Nabi. Kita ni sayang keluarga Nabi, kita kan nakkan syafaat Nabi. Korang sayang tak dekat Fatimah, Ali, itu semua keluarga Nabi ni, Hasan, Husin. Dia main benda macam tu. Kita kan orang Melayu macam tu kan, suka sampai nama makanan kita buat kacip Fatimah, atau bukan kacip Aisyah, kacip Khadijah, kacip Fatimah, tongkat Ali. Pada Umar boleh backing lagi, tongkat Umar boleh, tapi Ali juga dapat tongkat tu, betul tak? Kan? Itu aku tak faham orang Melayu ni. Jadi dia punya macam tu lah, dia main kan. Dia sampai tahap kita pun kalau orang yang kosong lah ya, yang tak tahu benda ni, lepas tu dia pun mula, kau tahu cerita tak? Kau tahu tak siapa yang sepatut ganti Nabi sepatutnya? Kita kata Abu Bakar. Itulah kau. Abu Bakar mana dia kena Ali tu sepatut jadi khalifah, dia sepupu Nabi. Dia pun mulalah masuk gini-gini kan. Habis tu Abu Bakar tu, aku bukan nak kata, ada nama dia kata, aku bukan nak kata, itu perampas. Kalau kita baca kitab Syiah punya jahat Syiah tuan-tuan, dia kata apa tau? Kan Nabi kan kahwin dengan Sayyidatina Aisyah kan. Dia kata Abu Bakar ni seorang politikus yang cukup licik, dia kata. Dia punya nak jawatan khalifah tu punya lama, dia dah bajet dah. Besok kalau Nabi wafat, aku akan dapat jawatan tu. Cara dia macam mana? Dia perangkap Nabi dengan kahwinkan dengan Aisyah. Itu cara dia. Nak kita buang hajar tak buang hajar Syiah ni tuan-tuan. Jadi dia akan guna sentimen macam tu lah. Kita pun kita dah balik boleh confuse. Betul ke dia cakap lepas tu dia pun bagi buku. Kau baca lah buku ni, kalau kau tak ada kita baca. Betul juga. Biar kalau dah main betul juga tu, ada harapan tu. Na'udzubillah min zalik. Lepas tu ada orang kan, na'udzubillah. Jadi sunni ke tu tak? Bila kita cerita pasal Syiah, dia buat kajian sendiri pasal Syiah. Dia buat kajian sendiri, habis dia masuk Syiah tak pasal. La haula wala quwwata illa billah. Lepas tu bahaya. Buku-buku novel-novel, buku-buku sejarah, nak baca, kena ada pengawasan ibu bapa. Maknanya orang yang reti, yang faham sirah ni. Kalau orang tak faham sirah, bahaya. Contohlah tuan-tuan yang biasa tuan-tuan dengar, tahu kan cerita ummati? Tahu kan? Yang kita daripada kecil kita diajar, masa Nabi wafat, nak wafat Nabi kata ummati. Cerita ni tuan-tuan berakar dalam masyarakat Melayu, berakar. Semua orang tahu, semua ustaz tahu belaka. Aku pun sama juga. Dan kita pun cerita benda yang sama. Bila Nabi nak wafat, Nabi kata umatku. Kita pun sedih, kita pun nangis. Kita tak tahu cerita tu Syiah punya kerja tuan-tuan. Saya ni, bila kita dah mula mengajar sirah, kita pun buat rujukan tau. Aku cek banyak kitab sirah, nak cari Nabi masa nak wafat. Nabi kata ummati. Tak jumpa. Aku cari kitab, tak jumpa. Dalam hadis Bukhari tak, dalam Muslim tak ada, Sunan Ibn Majah tak. Kat mana? Bagaimana cerita ni Yang ada ni confirm. Masa Nabi nak wafat, ini hadis Bukhari cerita, hadis Muslim pun yang sama. Nabi nak wafat, Nabi baring atas perut Sayyidatina Aisyah. Lepas tu masuk adik-beradik Aisyah, nama Muhammad tak salah mana, dia pegang sugi. Nabi pun buat isyarat dekat Aisyah, Nabi nak sugi tu. Aisyah pun ambil sugi tu, dia gigit, bagi lembut, bagi ke Nabi. Nabi pun pegang sugi, Nabi pun gigit. Nabi kata inna lil mauti sakarat. Nabi kata sesungguhnya kematian ini amat memabukkan, sakit. Macam tu lah Nabi kata. Dia pun bersugi. Lepas tu Nabi pun pegang tangan, dia pegang sugi, tangan dia tunjuk ke langit ni atau ke siling. Dia kata apa? Ma'allazina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, Allahumma fi rafiqil a'la, fi rafiqil a'la. Fakharan ya.
tangan Nabi pun jatuh, wafat Nabi SAW. Itulah perkataan yang paling akhir Nabi sebut apa? Fi rafiqil a'la, ataupun bal rafiqal a'la, ataupun bir rafiqil a'la. Maknanya bahkan teman yang tertinggi, teman yang tertinggi, iaitulah Nabi tak sabar nak bertemu dengan para Nabi, para Rasul yang lain di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggal Nabi. Dah umat ini beriman ni tuan-tuan. Saya puas cari nak bengok kepala aku. Tahu sekali ada kawan bagi kitab lama bertajuk Durratun Nasihin. Buka-buka ada satu riwayat, dia kata diceritakan bahawasanya ketika Nabi nak wafat, Nabi berada dengan Sayyidina Ali. Ada sebut Sayyidina Ali kat sini. Dan Nabi pun menggerakkan bibirnya. Ali tengok mulut Nabi, seakan-akan Nabi menyebut ummati, ummati. Nabi pun wafat. Itu satu riwayat yang tak tahu kepala ekor tuan-tuan. Bila kita baca kitab-kitab hadis, dia kata apa? Riwayat yang cerita Ali ni ketika Nabi wafat, Ali bersama dengan Nabi, perawi ni daripada Syiah, confirm. Tapi nak cerita kan, lama Syiah buat kerja kan, lama kita pun kata sebenarnya cerita ni tuan-tuan, Syiah nak buang dua nama tau. Satu nama Aisyah. Dia tak nak ada nama Aisyah ketika Nabi wafat. Dua nama yang penting mesti ada, Ali dan Fatimah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Memang ada Fatimah, memang ada tuan-tuan, sebelum Nabi wafat. Tapi yang betul-betulnya ketika last kali Nabi di atas riba Sayyidatina Aisyah. Dan Nabi pernah sebut ummati ni, tapi bukan masa nak wafat sebelum masa Nabi tengah sihat. Nabi ada sebut dalam satu hadis ketika Nabi baca satu ayat Quran, dan juga besok di padang mahsyar Nabi akan sebut lagi ummati, ummati. Allah. Ada lagi di sini. Ustaz, Palestin ni dipengaruhi oleh Islam juga, sebab perbelanjaan perjuangan tu banyak disalurkan daripada Iran. Macam kementerian diorang seperti yang disebutkan oleh satu syekh yang datang dari sini. Syekh apa nama? Kamu siap? Bukan good. Okey, isu Palestin. Jadi antara mainan diorang lagi, dia kata Iran yang paling banyak bantu Hamas untuk menentang Israel. Iran bagi senjata, bagi roket. Jawapannya betul, memang betul pun. Sebenarnya tuan-tuan, Iran ni menyampah juga dekat Israel tu. Tapi dia pandai lah, dia nak hapuskan Israel supaya dia kekal kuasa dunia. Supaya Israel kan ada nuklear kan, supaya tinggal Iran satu-satu di kuasa dunia yang ada kuasa nuklear. Okey tuan-tuan, satu. Yang kedua, ini saya sendiri bercakap dengan wakil Hamas. Anda rasa mungkin dalam 4 tahun lepas tuan-tuan, dia datang bulan Ramadan. Jadi saya jumpa, saya tanya soalan ni betul ke Iran bagi bantuan ketenteraan pada kamu? Dia kata dulu ya sembuh, dulu ya. Tapi sejak berlaku isu Syria ni dah berhenti bantuan tu. Tahu kenapa? Sebab rupanya bila Iran ni bagi bantuan, dia ada misi sebenarnya. Bila dah lama dibagikan, bila kita dah terhutang budi, dia kata kami akan hantar lagi bantuan dengan syarat satu saja, izinkan Syiah berkembang di Palestin. Itu dia. Jadi pimpinan Hamas kata tak boleh. Kalau kau nak suruh Syiah berkembang di Palestin, kami tak terima. Lalu ditarik bantuan tu. Kalau Syiah dah mula berkembang dekat Palestin, habis bergaduh pula kita kat sana tuan-tuan. Yang kat Syria pun tak selesai, yang kat Iraq pun tak selesai, tambah yang dekat Palestin. Iran relax dekat negara tak ada benda. Sebab tu bila Khomeini naik jadi orang kata pemimpin Syiah dekat Iran, benda yang pertama, antara pertama dia buat, dia bunuh seramai yang mungkin ulama-ulama Sunni. Ketika Ustaz Harun Taib masih hidup, dia cerita pernah Khomeini ni mengarahkan dibom satu hotel, yang hotel tu ulama Sunni tengah buat perhimpunan sama-sama dia, dibom hotel tu, mati mereka. Ini benda yang dia buat. Ada lagi? Silakan. Ustaz. Ya, silakan. Saya dengar ceramah naik umur Sina Syah pembicaraan dengan semua. Umur sebenarnya Yelah, benda tu khilaf sebenarnya. Banyak riwayat. Ada kata umur muda, ada kata umur 20-an. Dia sebenarnya bukan Aisyah, Khadijah. Khadijah.
Sebab kita biasa dengar Nabi kahwin dengan Khadijah umur 40 tahun kan. Dalam riwayat Ibnu Katsir kata dalam 20-an macam tu. Jadi bagi saya bab umur ni khilaf ulama lah. Ada kata 40 tahun ni Syiah yang buat, saja nak buru-burukan Khadijah dah tua sangat. Tak bimbinglah kalau fikir, tak logik tuan-tuan. Umur 40 tahun boleh dapat anak ramai kan. Dengan Khadijah dia Nabi dapat anak, yang lain tak dapat. Kecuali dengan Maryam Qibtiyah je dapat anak lelaki seorang, Nabi Ibrahim kan, daripada Zainab, Ruqayyah, Kulsum, siapa dan anak-anak Nabi itu semua dengan Khadijah berlaku. Jadi ada kemungkinan besarnya memang Nabi kahwin dengan Khadijah ni dalam keadaan jarak umur tak jauh beza. Allahu'alam. Ada lagi? Dah habis dah? Selesai masalah. Okey. Kalau kita lah orang biasa tengok pakai kopiah sama putih sama hitam, tapi macam mana kita nak tengok tu, memang kita tengok kita tak kenal dia Islam ke, dia Syiah ke. Cara senang lah kalau kita nak tengok tu. Susah juga sebenarnya. Jadi kau kena kawan dengan dia lah. Satu lagi, Syiah dia takkan semayang belakang kita tau, sebab dia anggap sebagai tak sah. Kalau dia semayang juga, itu dia bertaqiyah, dia berpura-pura nanti dia kotor sendiri. Ya. Jadi antara clue-cluenya, dia semayang lain, tapi dia tak akan tunjuk. Kecuali sama-sama dia akan tunjuklah semayang dia. Dalam Syiah ni dia tak boleh sebut amin, batal semayang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, sebut amin batal semayang. Kalau kita kenal diri Syiah, aku kenal memang dia memang confirm Syiah. Sekali dia semayang kita kan, memang dia semayang Syiah, tapi kita Imam ni semayang kita lah. Sekali Imam waladdallin, dia bersebut amin. Amin. Maknanya dia bertaqiyah, dia panggil. Bertaqiyah ni apa? Berpura-pura. Dia kena sebut macam tu untuk mengelakkan orang kata dia Syiah. Wajib berpura-pura dalam akidah Syiah, tuan-tuan. Kemudian antara cara kita nak kenal, cuba bersembang dengan dia. Isu Syria, tengok kecenderungan dia macam mana. Kalau dia kata Iran, dia cenderung ke Iran, kita tak boleh tuduh lagi lah. Tapi kemungkinan dia ni dah ada bunga-bunga Syiah. Lepas tu dia, kalau dia dah komen sahabat, kata ke Abu Bakar tu kau dicari sangat. Umar dia kata macam tu, tu Syiah lah tu, confirm Syiah. Ada satu kes dekat sekolah dekat KL, budak ni pergi sekolah, dia tanya dekat cikgu tahu tak Umar tu siapa? Cikgu jawab lah, Umar tu sahabat Nabi. Tak Umar tu anak haram, dia kata. Depan cikgu dia kata macam tu. Mak bapak Syiah, tuan-tuan ya. Tengok dia ajar anak dia macam tu. Satu lagi, Syiah ni kalau bab makan, dia tak makan tahu udang, ketam, sontong, tak makan, tuan-tuan. Jadi kalau nak tahu member kau Syiah ke tidak, tadi kau janganlah tak member tu resdom lah. Dia mama dia aku tergajar lu kena gawat, tahu tak? Tapi Syiah memang tak makan lah. Tapi bab tu bab bagian tak ada masalah. Bab makan ni pasal mazhab Hanafi pun tak makan. Dia Bangla ni yang datang kat negara kita, dia orang mazhab Hanafi tau. Dia tak makan soto ketam udang, tak makan. Kita Melayu yang resto yang kau pun tak makan juga. Tapi kalau kita kenal dia ni, kita orang Melayu. Dulu dia memang suka seafood ni. Tak ada pun sihat walafiat. Cuma aku menjak dengan aku asyik lepak kat Iran. Sekarang belanja tengok sotong celem tepung tengok. Dia tak makan. Tu kau ada hak rasa suspek dari Syiah lah. Okeylah tuan-tuan semua. Isu Syiah ni dah ke diwatakan di Malaysia, yang Syiah ni kafir diwatakan untuk Indonesia? Dia tidak diwatakan kafir, diwatakan sesat. Kenapa tak kata kafir, tuan-tuan? Sebab kita tak mudah mengkafirkan orang. Kalau zahir orang tu mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dikira Islam. Walaupun di belakang kita dibuat kerja lain tu, aku tak tahulah dia dengan Allah. Tapi secara zahirnya, sebab tu orang tanya biasa soalan, Ustaz, habis tu Ustaz, kenapa diorang boleh pergi Mekah? Kalau dia kafir mana boleh pergi Mekah? Tu nak kata zahir diorang Islam, ucap di belakang kita Allah Ta'ala saja yang tahu. Bila baca kitab rujukan ni, Allah Ta'ala saja yang tahu. Contoh tuan-tuan, kita jumpa seorang mamak ni dengan murid Syiah. Kita tanya dia, kau Syiah? Memang aku Syiah. Kau beriman dengan Quran, aku beriman dengan Quran yang ada. Apa pendapat kau tentang sahabat? Sahabat Nabi semua adil belaka. Tak ada seorang pun kafir, tak ada. Okey, ada. Tapi dia Syiah lah. Tapi kita ada hak untuk mengesyaki dia. Sebab kenapa kau masuk Syiah? Apa benda sebab kau masuk Syiah? Kenapa kau tak masuk Ahlus Sunnah wal Jamaah kan?
Okey. Tapi kalau kau jumpa seorang mamat ni Syiah, bila kita tanya bab Quran, dia kata Quran ni sementara je, Quran yang sebenar akan turun. Ni memang kafir, cakap banyak dan tergajar kat situ juga. Apa pendapat kau tentang sahabat Nabi? Kafir belaka, 7 orang je tak kafir. Disebutlah seorang-seorang. Macam tu kafir tuan-tuan. Ya, tapi secara umum kita kata mereka ni sesat. Ya, na'udzubillah min dzalik. Okey tuan-tuan semua, insya-Allah sekadar itulah sedikit pertemuan kita pada tahun ni. Dan last sekali saya nak buat satu iklan lah. InsyaAllah kami dengan NGO Muslim Care akan buat misi kemanusiaan yang seterusnya. Untuk meneruskan misi kita orang itu, kita orang ada hantar dia untuk buat kilang roti. Sekali dengan Ustaz Jaafar ada itu. Tapi kilang roti itu tak disiapkan lagi dengan sebab nak bawa masuk barang-barang ke dalam Syria ni payah tuan-tuan. Dia kena seluduk macam-macam dia punya kerenah kan. Jadi Alhamdulillah dia dah hantar video, barang dah ada, cuma perlu kepada barang yang lain lah, dengan tepung dan sebagainya. Jadi insyaAllah bulan 4 ni kami akan pergi. Dan saya harap sangatlah bantuan daripada tuan-tuan semua untuk menyumbang kepada umat Islam di Syria. Itu di WhatsApp anda dia kata apa, ada satu kawasan dekat Syria ni namanya Ghutah. Dia kata diorang harap sangatlah cepat buat kilang roti ni. Kalau kita dapat makan roti seminggu 3 kali pun cukup sangat, dia kata. Tuan-tuan, makan roti seminggu 3 kali kau tu, bukan sehari 3 kali. Kau faham tak aku cakap? Kita mentekan darah sehari 13 kali tuan-tuan. Diorang seminggu 3 kali dapat makan pun Alhamdulillah. Dia kata tolonglah, harap tolong. Kita ni sedih tau dia. Macam mana aku nak buat? Kalau dekat-dekat aku hantar je duit ni kan. Tapi benda tu jauh dan benda tu kita kena kumpul lagi duit, ya. Memang berharap sangat. Lepas tu yang sedih tu, dia tunjuk satu kopi tau. Dia WhatsApp dengan kawan dia dalam Syria tu. Kawan ni pun hantar ke dia kopi kat anda. Dia kata kau tengok ni perbualan aku dengan kawan aku ni. Cerita makanan tak cukup, budak ramai ke bulu. Dia hantar tu 2 hari. Hari Jumaat baru ni dia hantar balik WhatsApp Ghana. Dia kata kawan ni telah gugur syahid. Rupa-rupanya masa di WhatsApp tu kawan ni dah cedera tau, berperang dengan Tentera Bashar. Dengan sebab makanan tak ada, ubat-ubatan tak cukup, akhirnya beliau gugur syahid. Kita bila tengok benda macam ni sedih tuan-tuan, sedih amat sangat. Sampai tak budak-budak makan rumput dekat Syria. Benda tu saya tak pernah terfikir budak kat Syria. Tanya Allah, sampai tahap makan rumput. Di waktu yang sama ada pemimpin negara-negara Arab ni membuang-buang duit berjuta-juta, beli kereta salut dengan emas, beli kereta salut dengan berlian, buat hotel tak apa, bangun gila aku pun tak tahu. Kau biarkan umat Islam dekat Syria ke bulu, besok kau jauh depan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tuan-tuan saya harap sangat tuan-tuan bantulah umat Islam di Syria. Tuan-tuan boleh berhubung dengan Ustaz Jaafar, ya, akaun Muslim Care semua. Semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan ni. Dan semoga Allah mudahkan urusan kita di dunia dan hari akhirat insya-Allah. Dan saya buat buku tentang batinnya akidah Syiah. Buku ni kami ambil daripada kitab Syiah sendiri, ya, daripada kitab rujukan Syiah kami terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Harganya RM18 tuan-tuan, ya. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Al-Fatih Ustaz Azmi Karim atas penyampaian tazkirah tadi. Majlis ditangguhkan sehingga akan bertemu dengan tazkirah khas pada masa-masa yang akan datang. Muslimin muslimat, kita akan salat fardu zuhur jamaah diimamkan oleh Ustaz Azmi Karim. Sampai sembahyang? Ustaz lagi. Kemudian ada sedikit santapan jasmani di luar, boleh ambil macam biasalah satu seorang. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita berdoa Al-Fadil Ustaz Azmi Karim dapat bersama-sama kita pada masa-masa yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.